Bagi mereka yang 280 orang yang telah pun log buku ni, saya harap saudara baca, segera memulakan pembacaan saudara sedikit demi sedikit pun tak apalah. Panas, rata dan sesak ni. Kerana saudara akan lebih faham apa yang berlaku sekarang. Bagi membolehkan saudara mengetahui apa yang sebenarnya sedang berlaku di dunia ni. Kerana saya fikir kata climate change ataupun perubahan suhu dunia belum menjadi pengetahuan am di Malaysia. Dia bukanlah satu jenis berita yang banyak dipaparkan, diskusi yang banyak diperkatakan. Forum-forum mengenai alam sekitar adalah benda-benda yang paling naif di Malaysia. Jadi sebab itulah bila Garasi pilih untuk melancarkan stream mandirinya, kami stream 2 buku ni dulu. Itu gabung buku yang ditulis kebetulan oleh penulis yang sama, Thomas L. Friedman, seorang American journalist dan juga seorang American writer. Dan menjadi penulis prolific dengan buku-bukunya yang box office ni. 2 juta naskah dijual bagi buku utamanya iaitu Dunia Sama Rata. Tapi saya fikir kata buku Panas, Rata dan Sesak ni juga akan menjadi reprint yang akan mendapat demand yang tinggi kerana saya fikir kata banyak negara yang mula sedar kata La Nina kini telah memasuki period yang paling ganas berbanding dengan period-period yang lalu. Dan satu lagi yang akan kita nantikan adalah apakah kemarau panjang yang dijangka mula melanda Afrika pada bulan April kali ini juga adalah kemarau yang ekstrim. Kalaulah kemarau yang melanda Afrika pada bulan April ini, terutama di negara-negara Sub-Sahara, di Chad, di Kongo, di Mali, di Niger, membawa sampai ke Ethiopia, di Somalia, di Kenya, di Zimbabwe, negara-negara yang selalu terdedah pada suhu panas. Sekiranya sekali lagi La Nina melanda, berarti semua hasil tanaman yang mula ditanam sekarang akan mati kekeringan pada bulan April dan Jun, akan menyebabkan ekonomi sara diri, iaitu bagaimana masyarakat Afrika, kira-kira 150 juta orang yang berada dalam negeri-negeri di Sub-Sahara, mungkin akan mengalami krisis yang sama seperti tahun 1987, di mana kebuluran melanda, famine. Mereka tidak menggunakan istilah kekurangan makanan seperti mana yang kita dengar dalam krisis di Afghanistan sekarang. Di negara-negara Sub-Sahara, terus saja diisytiharkan sebagai bencana kebuluran kerana ekonomi sara diri, iaitu hampir 90% hasil tanaman yang ditanam adalah untuk kegunaan makanan harian penduduk tempatan. Kalau ini berlaku, tuan-tuan, dia akan ada 2 fakta yang menjadi penting. La Nina memusnahkan harta benda di negara-negara yang berorientasikan bukan pertanian, tetapi akan mencetuskan fenomena kebuluran di negara-negara Sub-Sahara yang memang paling kritikal kalau setiap kali La Nina berlaku. Untuk pengetahuan tuan-tuan, La Nina yang pertama 1987 waktu dia melanda dunia dikesan daripada lautan Pasifik dan kemudian dinamakan La Nina kerana awan pelik yang pertama yang dirakamkan di lautan oleh seorang nelayan keturunan Sepanyol kerana dia rasa selama berada di laut, dia tidak pernah melihat kedudukan struktur awan yang sangat dahsyat. Maka dia merakamkan awan tersebut. Dan rakamannya kemudian dianalisis oleh pakar-pakar geografi di seluruh dunia dan menganggap ini adalah satu yang sangat aneh. Dan kerana itulah disebut sebagai La Nina dengan merujuk kepada kata asal yang disebut oleh seorang nelayan ketika dia mengirimkan gambarnya untuk tontonan ramai dan akhirnya dikaji oleh para ahli geografi. Apabila La Nina melanda tahun 87, hasil tanaman-tanaman yang ada di negara-negara Sub-Sahara, negara miskin yang kebanyakannya adalah negara Islam. Antaranya Mali itu adalah negara Islam, tuan-tuan. Niger juga adalah negara Islam. Malawi juga adalah negara Islam. Kongo adalah negara majoriti Kristian. Nigeria adalah negara yang bercampur. Zimbabwe adalah negara majoriti Kristian. Ethiopia adalah negara 3 agama. Manakala Somalia adalah negara 90% Islam. Ethiopia yang saya kata tadi paling teruk menerima pelarian Somalia kerana perang tu, tempat yang saya pergi pada tahun 2006 tu. Kita boleh melihat kematian hampir berlaku setiap malam. Ketika saya berada di Cabre Beyah, Cabre Bewah pun ada orang sebut ya, iaitu bandar yang bersempadan dengan Somaliland, di mana 2 juta pelarian Somalia yang lari kerana perang bercampur dengan 9 juta penduduk Cabre Beyah yang berada dalam keadaan berada dalam keadaan kebuluran. Kem-kem pelarian ni sukar nak kita bezakan. Kerana orang Somalia Muslim
dan juga orang Ethiopia Muslim mempunyai wajah dan juga bentuk tubuh yang sama. Jadi mereka berhimpun dalam perkampungan-perkampungan panjang yang dibina sepanjang sepadan. Jadi saya sempat singgah 4 hari membuat penggambaran pada tahun 2005 bersama dengan satu NGO Itali. Dan saya pergi berdua untuk membuat liputan dan saya lihat bagaimana kanak-kanak mati pada setiap hari. Dan kematian dianggap kelegaan bagi ibu bapa. Sama seperti bila saya menulis lirik Rindu Salma apabila operasi untuk membantu bangsa kebuluran yang sama di Somalia pada tahun 2018, iaitu 12 tahun selepas saya balik daripada operasi yang pertama saya pergi sendiri. Kemudian ada wartawan Muhammad Syafiq Azman, Sabab, yang masuk selalu tu Muhammad Sevik, dia pergi juga. Benda yang sama di mana saya pernah cerita pada saudara apabila kami sedang tidur dan saya beritahu kepada pihak yang menjaga kawasan pelarian, sekiranya ada kematian, sila beritahu supaya kami dapat merakamkan visual pertama kematian. Ketika kami sampai, kerana pada waktu itu angka kematian tinggi. Dia boleh mencapai hingga 5,000 kematian sebulan di kalangan kanak-kanak saja, terutama kanak-kanak berusia 5 tahun kerana kekurangan nutrisi. Di mana apabila kanak-kanak tidak mendapat bekalan makanan yang cukup, maka mereka kehilangan sumber makanan. Susu semua tak ada. Dan apabila ibu tidak mendapat makanan yang cukup, mereka tidak dapat menyusukan bayi mereka. Itu adalah tahun di mana kadar kematian tidaklah tinggi. Tahun saya pergi 2005, kadar kematian lebih dahsyat pada tahun 1990. Jadi bila malam, sekitar pukul 3 pagi, kami diberitahu ada kematian. Ada pukul 3 pagi ada kematian dan kita pun lari sebab kemahnya banyak, tuan-tuan. Nak dapatkan tempat nak lari di celah-celah kemah adalah sesuatu yang dahsyat. Kami terlepas gambar yang pertama. Cuma pagi esok kita diberitahu ada satu lagi kematian kanak-kanak berusia sekitar 2 tahun. Gambar tu saya tak pakai, tuan-tuan, kerana saya takut menimbulkan fitnah yang besar kepada orang Islam yang menjadi pelarian. Kerana apabila miskin, tuan-tuan, dan mati dalam kemah pelarian, ibu bapa tak boleh menyediakan walaupun kain untuk membalut jenazah bayinya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang bapa hanyalah dengan memegang dua sendi kaki bayi dia, tuan-tuan, dan dibawa dalam keadaan begitu aja. Dan kemudian kira-kira jaraknya 20 ke 30 meter di belakang kemah yang dipenuhi dengan tanah yang keras. Mereka hanya gali lubang. Dan saya fikir kata lubang tak mungkin lebih daripada 2 kaki. Kerana tanahnya yang keras, orang yang bekerja pun dalam keadaan yang letih kerana kurang makanan. Maka bayi ditanam begitu saja. Cuma di bahagian permukaannya diletak batu-batu yang keras. Kerana selain daripada manusia kebuluran, binatang liar juga kebuluran, terutama anjing. Anjing juga kebuluran. Jadi bagi mengelakkan anjing menggali tanah yang ada mayat, ada jenazah kanak-kanak tu, maka diletakkan batu-batu di bahagian atasnya. Itu pertama kali saya tahu, tuan-tuan, betapa apabila kanak-kanak mati, tidak ada ibu yang akan menangis. Semua ibu akan berasa lega kerana Tuhan telah mengambil anaknya daripada meneruskan kelangsungan hidup dalam penderitaan. Dan pada waktu itu akan disebut kanak-kanak yang berusia, yang berjaya mencapai usia 5 tahun hidup sampai 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu akan dianggap sebagai anak-anak malaikat kerana mereka mempunyai nasib yang sangat luar biasa kerana berjaya meneruskan hidup apabila kemarau melanda. Dan saya beritahu kepada saudara, La Nina melanda 1987. Dia berulang 1964, dia ambil jarak 7 tahun. Tapi 1964, dia ambil jarak 3 tahun saja untuk dia datang balik pada 1997. Kemudian dia datang balik pada tahun 2003. Berarti oleh kerana dalam tempoh yang dekat tu, tuan-tuan, berlaku begitu banyak La Nina, dia menyebabkan Afrika tidak dapat menghasilkan hasil tuaian dengan kerap. Jadi bila 1 tahun hilang hasil tuaian, mereka hilang 90% sumber makanan. Kemudian mereka nak tanam balik pun, tuan-tuan, keadaan telah pun menjadi begitu teruk. Ramai orang dah lari, tanah pertanian yang asal dah kering, dah mati ketiadaan baja dan tiada bantuan. Menjadikan ramai yang memilih meninggalkan kampung halaman. Tapi yang sedihnya, tuan-tuan, Sub-Sahara ni dikelilingi oleh negara-negara yang sama miskin. Apabila orang Kongo lari ke Mali, berarti orang yang datang daripada negara kebuluran lari ke negara kebuluran. Orang Chad lari ke Niger. Berarti mereka lari ke negara kebuluran. Orang Mali lari ke Malawi. Mereka lari juga ke negara kebuluran. Orang-orang Somalia walaupun perang, lari ke Somaliland, juga kebuluran. Orang Somaliland lari ke Ethiopia, juga dalam keadaan kebuluran. Itulah tahun-tahun yang paling menyedihkan bagaimana La Nina yang baru
18 dan 19 hari bulan Disember melanda kita dengan kemusnahan yang begitu besar, meragut 50 nyawa, tetapi dia telah membunuh berjuta-juta nyawa, terutama kanak-kanak, sejak 1987. La Nina tak pernah jadi perhatian dunia, tuan-tuan, sebab kesan alam sekitar yang dialami akibat La Nina yang pertama adalah negara-negara yang berada di Afrika. Tak ada siapa peduli, tuan-tuan. Dia no news. Dia nothing news. Tak ada sensasi berita. Kerana orang Afrika telah lama digambarkan sebagai miskin. Kematian di Afrika adalah kematian yang biasa. Orang hanya gemar untuk melihat Afrika dalam filem The God Must Be Crazy. Kerana jenaka Afrika dan jenaka masyarakat orang asli Afrika boleh ditertawakan di seluruh dunia. Berita-berita kebuluran walaupun membabitkan banyak negara Islam kurang menjadi perhatian. Misi-misi kemanusiaan yang dihantar ke Afrika sangat low profile dan sangat humble kerana keadaannya sangat susah dan nak meraih dana tempatan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, walaupun pada tahun 90-an tu ekonomi kita makmur, 80-an kita makmur, kita pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 7 hingga 9%. Pada tahun-tahun 80-an hinggalah sebelum tahun 1998, kita ada pertumbuhan ekonomi 7 hingga 9% statik, menjadikan Malaysia di antara the golden country selain daripada China yang pada waktu itu menerima pertumbuhan ekonomi 12 hingga 17% tahun. Tapi dunia tak pernah pedulikan tentang Afrika. Kecuali kalau saya beritahu tuan-tuan lah, sekarang kalau tuan-tuan collectors, macam kalau lah tuan-tuan ada dalam ni orang bandar, tuan-tuan collectors. Kenapa baju Live Aids, Liveaid tu, Live Aids for Africa, menjadi sangat mahal. Sama ada dalam edisi 3/4 dia, dalam edisi apa pun. Kerana konsert ni dianjurkan oleh 1990, pada tahun 1990. Barang-barangan yang dikeluarkan sama ada original merchandise ataupun bootleg sangat mahal. Kasut keluaran Converse yang disign oleh Bono dijual pada harga pada 1990. Kasut tu dikeluarkan. Dia dikeluarkan hanya 2,000 pasang. Boleh dijual hingga ke harga RM5,000. Kerana orang begitu obses tentang Live Aid 90s. Sama je macam tuan-tuan sekarang, tuan-tuan dengar lah. Tapi tak semua orang tahu kenapa ia berlaku. Kalau tuan-tuan menonton konsert Freddie Mercury yang mempunyai rating yang sangat tinggi, malah apabila filem itu difilmkan, aksi yang dijadikan aksi utama Freddie Mercury yang dilakonkan kembali oleh pelakon yang terkenal tu Remy tu, adalah aksi di mana Freddie Mercury sedang menyanyi dalam konsert Live Aid for Africa. Itu adalah konsert Freddie Mercury untuk tujuan meraih dana dunia dan mengisytiharkan kepada dunia Afrika sedang dalam kebuluran. Walaupun Live Aid 1990 itu menjadi popular, barang-barangannya mencapai harga beribu-ribu ringgit sekarang kerana dia dianggap sebagai konsert kemanusiaan yang pertama dicetuskan oleh golongan muzik apabila mereka kecewa kerana tiada tindakan politik dibuat di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk membantu bangsa kebuluran. Maka Bono, salah seorang penyanyi utama kumpulan U2, dan Bob Geldof, seorang penyanyi tetapi dia lebih kepada seorang aktivis. Mereka berdua ni bertemu dengan komuniti muzik dunia, mempengaruhi begitu banyak komuniti muzik dunia dengan mengatakan sudah sampai masanya kalau kita menunggu pidato di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menjadi lambat. Kerana tahun-tahun tersebut orang masih lagi berbincang tentang pasca Perang Dingin kerana kerajaan Rusia jatuh pada tahun 1987. Orang lebih berdebat mengenai pasca Perang Dingin. Orang lebih bercakap mengenai apabila komunis jatuh, apakah Islam akan menjadi mangsa kepada negara-negara barat. Waktu itu orang sedang bercakap tentang new theory. Hingga orang tak mempedulikan Afrika. Bila Bono melihat hal tersebut sebagai satu pengabaian, dia bertemu dengan Bob Geldof dan konsert ini berjaya dianjurkan serentak dengan bersambung waktunya. Bermula di Amerika, kemudian disambung di London, kemudian disambung di Paris dan di Asia. Dia disambung di Jepun. Inilah konsert yang sebenarnya tak orang tahu pun. Kalau sebut Live Aid for Africa, konsert yang sangat besar nilainya kerana itu kali pertama seniman muzik bergabung di seluruh dunia dan menyanyikan lagu-lagu untuk menyeru masyarakat awam mengambil iktibar dan membantu masyarakat Afrika. Dan konsert Live Aid itu jugalah berjaya mendesak kebanyakan NGO di seluruh dunia untuk mendesak kerajaan mereka menghentikan agenda utama untuk bercakap tentang pasca komunis kepada bercakap mengenai isu kebuluran. Itulah tahun-tahun yang saya fikir kata sangat dahsyat. Dan kita baru saja menerima tahun pertama yang dahsyat kerana monsun Timur Laut adalah monsun biasa.
Dia datang setiap tahun. Tapi monsun timur laut yang kita alami pada tahun 2021 adalah monsun yang pertama yang menggabungkan kesan perubahan suhu di lautan Pasifik dan juga tekanan udara rendah yang bertembung dengan wap dingin yang datang daripada China dan daripada Siberia. Dan ini yang menyebabkan berlaku awan gelembung yang tinggi dan menghasilkan hujan pada kadar yang sama seperti taburan 4 bulan. Lembah Kelang kena tu dalam tempoh yang 2 hari tu sama seperti hujan selama 4 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerana ini tahun baru dan kita lihat bahawa cuaca tak ikut tahun, dia tak kena tarikh. Dia kena musim. Walaupun kita dah beralih daripada penghujung 2021 dan 2022, kita masih berada dalam lingkaran cuaca yang sama. Dan hari ini saya beritahu pada saudara, cuaca yang sama mengitari Amerika. Berarti Amerika mengalami genap 3 bencana daripada hasil apa yang disebut sebagai perubahan gelombang dunia. Yang pertama adalah taufan yang melanda 6 negeri di Amerika tu, Mississippi, Missouri, yang saudara lihat bagaimana taufan memusnahkan 240 km panjang dia. 240 batu panjang dia yang diukur secara kilometer sama seperti daripada saya ukur itu sama daripada Johor Bahru sampai ke Ipoh. Panjang jarak bagaimana taufan itu meredah 6 negeri di Amerika dan memusnahkan harta yang begitu banyak. Saya jangka kata tahun ni tuan-tuan, El Nino tak berhenti di sini. Dia akan datang sekali lagi kitarannya yang ganas apabila musim kemarau mula membuka jendelanya pada April. Dan kita akan mendapat kemarau yang memuncak pada bulan Jun. Ketika ini kita masih lagi berdebat sama ada keberkesanan kerajaan, keberkesanan dasar yang ada, keberkesanan kepada sistem sokongan bantuan kemanusiaan ketika banjir. Tetapi selepas ini kita akan bercakap pula keberkesanan mengenai bekalan air. Kerana saya jangka kalaulah pada tahun-tahun sebelum La Nina ni, di mana kemarau biasa je yang kita alami, di mana pada bulan Februari kita boleh mencapai 42 darjah Celsius di Putrajaya dan juga di Cyberjaya di Sepang tu. Kita boleh capai 42 darjah Celsius. Kalaulah unjuran suhu panas yang paling dahsyat ni melunjur pada angka yang sama dan kemudian melebar, bererti negara-negeri yang seperti Kedah, negeri-negeri yang mengalami masalah air, Lembah Kelang dan juga Negeri Sembilan. Di pantai barat yang selalu berlaku, tuan-tuan, pantai timur tak mengalami kemarau yang teruk. Kita akan mengulangi pula tahun ini sama ada dengan 2 perkara, iaitu mereka yang tinggal dalam masyarakat bandar akan mengalami masalah air, manakala mereka yang tinggal dalam masyarakat pertanian akan mengalami masalah sumber tanaman, terutama padi, akan musnah. Harga barang akan meningkat kerana isu kemarau. Harga makanan akan meningkat pada isu kemarau. Berarti Jun tahun ini masih lagi ada satu lagi kitaran yang akan menanti kita, iaitu kitaran kekurangan bekalan air, kemusnahan hasil tanaman, meningkatnya harga barang, serta kemungkinan ada beberapa wabak yang dibawa oleh cuaca panas, terutama demam yang luar biasa. Jadi ini tuan-tuan kena ingat bahawa 2022 telah membuka jendelanya dengan memberi isyarat bahawa ia akan datang dengan tahun yang ganas secara alami. Kerana kita telah melihat bagaimana 2021 melunjurkan suhu yang sangat ekstrim. Hingga minggu pertama ni, hingga 8 hari bulan minggu pertama ni, Seattle masih lagi dilanda banjir besar. Brazil sedang mengalami banjir temenung yang sangat dahsyat dan di luar jangkauan untuk bantuan. Ada beberapa kawasan juga sedang mengalami limpahan hujan di Indonesia. Apa yang saya nak kongsikan dengan saudara adalah oleh kerana civilization ataupun kita punya kesedaran awam mengenai faktor alam sekitar. Saya fikir kita adalah bangsa yang naif kerana kita belajar geografi dulu. Kita hanya belajar kata Delta Kelantan adalah kawasan tanaman padi yang paling besar di Malaysia. Kita belajar juga tentang jelapang padi, iaitu Kedah. Kita belajar macam-macam lah zaman saya tu, mengarut je lah. Lembah Canterbury adalah tempat menghasilkan tenusu yang tinggi. Kita belajar tentang Belanda. Kita belajar semua benda tentang alam sekitar yang tidak menjurus kepada kemusnahan. Kita belajar alam sekitar dan sistem pendidikan kita adalah untuk tahu di mana negara-negara yang menghasilkan kepentingan dunia dalam sektor pertanian. Itu yang saya ingat saya belajar sebab saya gagal geografi ini. Tapi tuan-tuan, kali ini geografi akan menjadi fenomena yang biasa. Fenomena yang luar biasa kerana dia akan mencetuskan lebih banyak bencana dan lebih banyak kekacauan di luar jangkaan.
Seperti mana kita tidak begitu bersedia untuk menghadapi monsun timur laut plus La Nina pada 18 hingga 19 Disember tahun 2021 yang melarat sampai sekarang dengan paskanya tu, kesan betapa cepat kita boleh membantu mangsa bencana selepas bencana berakhir. Saya fikir kata kita akan mengulangi lagi drama yang sama di mana tuan-tuan yang ada sekarang, saya ingat dah 10-15 tahun dah. Tuan-tuan melihat kita tak pernah ada tahun yang kita tidak mengalami krisis bekalan air. Bagi mereka yang tinggal di Melaka, kerana kedua-dua empangan Melaka kedudukannya lebih cetek, berarti orang Melaka lah yang paling terdedah. Bagi mereka yang berada di Selangor, kerana pertumbuhan isi rumah di Selangor telah pun meningkat dengan 9.2 juta penduduk, tetapi Selangor tidak pernah menambah empangan baru. Kegagalan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Selangor untuk membina empangan air yang bagi menyelesaikan krisis air di Selangor ni tak berselesai daripada 2008 hingga 2021, 13 tahun dah. Berarti saya jangka, sekiranya cuaca, suhu telah menunjukkan mengenai bencana tengkujuh yang luar biasa ini, potensinya sangat tinggi. Dia akan datang mengancam dengan bencana kemarau yang sangat luar biasa juga. Antara April bawa ke Jun dan mungkin melunjur hingga Ogos nanti. Jadi tuan-tuan, sambil-sambillah kita merenung apa yang telah berlaku, kita kena mula berfikir tentang bencana yang bakal menanti kita apabila kemarau tiba. Tuan-tuan yang ada rumah sekarang, yang mana selalu terdedah kepada masalah air, mungkinlah boleh menabung sedikit untuk mendapatkan tangki air, tempat simpanan air yang lebih baik. Saya masih ingat bagaimana seorang ibu tua jatuh tangga kerana dia angkat air. Nak masuk lift berebut tuan-tuan. Rumah tingkat 5 di Seri Sabah. Jadi dia jatuh tangga dan cedera. Kerana, tahulah Seri Sabah kan 20 lebih tingkat. Flat dia Seri Sabah di Ceras. Bila orang Kulung kumpul air tuan-tuan, lift dia jumlahnya terhad. Orang masuk lift pula bawa air. Setengah orang pula tak tahan menanti. Berbaris air berjam-jam. Berbaris nak dapatkan lift berjam-jam, maka mereka menaiki tangga. Dan tangga pada waktu itu pula basah oleh begitu banyak becakan air. Jadi ramai yang mengalami kecederaan, termasuk seorang ibu tua yang jatuh. Dan kemudiannya patah kaki. Jadi ini antara benda-benda yang saya stream malam ni. Dengan mengambil kira bahawa alam sekitar telah bercakap dengan kita dalam bahasanya bahawa 2022 adalah tahun di mana alam sekitar mengatakan bahawa dia akan memberi respon yang ganas dan luar biasa kerana kedudukan suhu dunia telah mencetuskan apa yang dipanggil sebagai teori rantaian. Dunia tak boleh mengatasinya, alam sekitar tak boleh mengatasinya kerana dia adalah teori domino. Apabila kamu melakukannya ini, apabila berlaku pergerakan ini, rantaian bencana akan bergabung. Itu saya remind tuan-tuan dalam setengah jam obituarian untuk mengingatkan pula kata kalaupun banjir telah berlalu, masih ada bencana di bawah La Nina yang sedang menanti kita, El Nino menanti kita, itu kemarau yang akan datang.